Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Zaman kita sekarang ni bahkan Allah Ta'ala bukakan apa pulanya? Patutlah Nabi mengatakan ya, Maha suci Allah Ta'ala tak disebutkan apabila rosak berlaku alam ini, rosak zaman ini terus jadi bobrok, jadi rosak serta-merta, ibarat bangunan terus ambruk, roboh. Tidak, sikit-sikit dibukakan dunia. Siapa yang tak dapat dunia, dia selamat. Siapa yang elak dunia, dia selamat ya. Siapa yang termahak dunia, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Maka bila sampai tiba zaman sekarang, Allah Ta'ala bukakan apa? Allah bukakan pula maksiat. Kerana manusia yang disebut hadis Nabi, akhir zaman zina berluasa, arak berluasa, perempuan nyanyi berluasa, Allah penipuan berluasa, semuanya tu berluasa. Dan betul pintu maksiat Allah Ta'ala dah bukakan ya. Hatta dalam agama sekalipun, orang kalau nak pegang agama dengan sebetul-betulnya macam nak genggam bara api, bila-bila saja dia boleh rasa nak lepaskan. Allah suka hati, kau nak jadi apa pun suka hati. Ulama dah nasihatkan daripada zaman Rasulullah 1000 tahun lebih dah nasihatkan. Yang ambil manfaat sepanjang zaman. Yang ambil manfaat sepanjang zaman, yang ambil manfaat. Seperti apa kalau zaman-zaman silam-silam kita lah, orang alam Melayu kita lah, tak payah sebut yang Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Syekh Hasan Al-Banjari, Syekh Yusuf Bugis, semua tu nama tu ambil manfaat, Masya Allah. Zaman mereka ada kemewahan juga, zaman mereka ada pelabuhan besar juga, tapi zaman mereka ada orang travel nak cari kekayaan juga, tapi mereka travelnya ke Mekah, mereka travelnya ke Hadramaut, mereka tahap travelnya tu tuntut ilmu, susah payah ada. Dan terus sampai zaman kini pun ada juga yang masih nakkan akhirat, nakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tuan guru kita yang sudah meninggal dunia, tuan guru Kiai Fahmi Zamzam, Allah semua tu yang tak terpengaruh dengan dunia, tidak terpengaruh dengan dunia walaupun hidup dalam zaman yang penuh banyak dunia. Siapa lagi? Habib Ali bin Jaafar, kita dengar syair itu tadi, bukan hidup dalam kebun tau, tengah-tengah bandar Batu Pahat, belakang BP Mall tu dulu rumah Habib Ali bin Jaafar. Allah, sikit tak terpengaruh dengan dunia, ada orang-orang yang begitu ya. Jadi kita bilang, kalau nak jadi apa semua, sekarang ulama dah diperintah oleh Rasulullah menyelamatkan diri masing-masing. Jaga, bukan selamatkan diri tau, selamatkan agama Allah. Ulama ini kalau mereka tak selamat pun mereka tak begitu kisah. Dengan dakwah mereka, dengan bicara mereka, dengan hujah mereka, kadang-kadang membahayakan mereka. Kadang cakap mereka menyentuh perkara-perkara sensitif, kadang-kadang membahayakan mereka, dan mereka tak begitu pedulilah. Tidak sedikit yang sampaikan ditindak dengan tindakan yang tak sewajarnya. Seperti Syekh Buti, dibomnya orang. Seperti Habib Al-Idrus, ditembaknya orang. Seperti Habib Idrus bin Semit, ditembaknya orang. Allah. Tapi mereka jalankan dakwah dengan sebenarnya. Tentang nyawa dan keselamatan mereka serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka disuruh sembunyi. Kenapa? Kerana jaga agama Allah Taala. Agama dah jadi suatu yang rare. Agama dah jadi suatu yang very valuable. Agama dah jadi suatu yang tidak dijajakan di sana sini. Tidak lagi, dah jadi barang seperti permata yang sangat mahal, susah dicari, susah dijumpa. Apabila dapat jumpa, orang simpan dalam kotak, orang sembunyikan biar tak dirompak orang, biar tak dicalarkan orang, biar tak dicomotkan orang. Begitu jadi agama. Jadi orang yang nakal-nakal, yang kita bilang liar tu, dibiarkan segi Allah Ta'ala. Bimbang tak hidup zaman ni. Zamannya ini sekarang ini. Ini sekarang ini. Alim ulama yang dia diambil oleh Allah Ta'ala, dia diambil oleh Allah Ta'ala. Yang masih ada diperintah supaya sembunyi, tidak zahirkan. Kita bilang sukatilah kau nak jadi apa. Tetapi pokoknya golongan-golongan pilihan Allah Ta'ala tetap masih ada. Golongan yang nampak dunia nak terekam, golongan yang nampak pangkat nak terekam, golongan yang apa semua tu kalau apabila dapat pangkat makin mencengkam. Allah ya. Ada, tapi ada juga masih ada golongan-golongan. Alhamdulillah, anda nak jadi apa jadilah. Masih ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala kasihkan di tengah-tengah masyarakat, di dalam umat. Golongan yang apabila kita pandang dia, mengingatkan kita kepada Allah. Apabila kita duduk bersama dengan dia, memajukan dunia kita, tetapi memajukan dunia kita dalam arti kata tidak keduniaan.
Tidak bermakna orang kalau ingat akhirat, tidak bermakna orang kalau campur dengan para awliya, mereka terus jadi hidupnya kopak kapik, jadi merana, jadi susah minta zakat. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Bahkan kadang-kadang mewah. Dia boleh dapat dunia tetapi tidak keduniaan. Dia boleh dapat mewah tetapi dia tidak mencari kemewahan, dia tidak terpengaruh dengan kemewahan. Orang-orang yang gini, bahkan apabila kita pandang mereka, mengingatkan kita kepada Allah. Apabila kita duduk dengan mereka, sejuk hati kita. Kalau ada mereka bersama dengan kita, cari duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, besar manfaatnya. Kalau tak ada mereka di sisi kita, maka paling-paling tidak kenangkan saja mereka. Kenang arwah kiai kita dulu, masa dia hidup, duduk dengan dia dulu mesra. Ingat arwah guru kita Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan, semua tu. Kalau tidak ada, kita bilang ya, Maha Suci Allah Ta'ala kasih rakaman akan peristiwa-peristiwa kita dengan mereka itu bersama dengan diri kita. Bersama dengan diri kita, jadi kita boleh kenang. Kalau ada, masih ada orangnya, jumpa, cari, salam cium, duduk. Arwah Pak Sumit Kedah. Kalau kita pergi Kedah jauh-jauh, kadang-kadang khas untuk nak jumpa dia saja. Allah, kadang dah tak ada. Habis macam mana? Lenyapkan saja. Ingat duduk sama dia. Ingat pesanan dia. Ingat kata-kata dia. Ingat bicara dia. Ingat nasihat dia. Ingat nur cahaya pada wajahnya. Nur cahaya pada wajahnya yang kita rindu semuanya tu. Masih boleh di-on-kan lagi. Masih boleh disimpankan lagi. Ya. Gambaran itu lebih nyata daripada gambaran VCD. Lebih nyata daripada rakaman video, lebih nyata lagi dalam hati. Kita ingat mereka, hidup balik hati kita. Wali-wali, orang salih Allah Subhanahu Wa Taala, ingat mereka kena kendenung kita. Maka kita jangan kisahkan, jangan pedulikan. Ulama tak disuruh benteras yang bukan-bukan ini kan pula orang macam kita. Ulama disuruh hide, disuruh sembunyi, disuruh jadi mastur. Ulama disuruh begitu oleh Rasulullah. Ini kan pula orang-orang macam kita. Tak termampu kita nak membetulkan ini, itu dan ini. Tak mampu kita nak menegur itu dan ini. Maka bikin apa? Serahkan pada Allah Ta'ala sambil doakan mereka supaya selamat. Dan kita dengan siapa? Kita dengan wali kita, kita dengan Nabi kita, kita dengan Rabbi kita. Senantiasa kita keep to ourselves. Kita saja begitu ya. Tak bermakna kalau sudah akhir zaman kita tak bercampur gaul, kita akan sunyi. Kita tak bercampur gaul, kita akan sepi. Kita tak bercampur gaul, kita akan jadi orang yang ketepi. Tidak. Bahkan kalau kita akhir zaman, banyak yang boleh kita campur gaul. Orang-orang yang istimewa-istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada, masih ada alim-alim ulama, tuan-tuan guru kita yang berjiwa sebegitu, kita cari, kita jumpa. Walau jauh di Kedah, walau jauh di Fatani, walau di Jawa, walau di mana sekalipun, kita cari. Kalau tak ada, makamnya. Kalau tak ada, renungannya. Kalau tak ada, kenangannya sahaja. Kalau tak ada, bukunya. Banyak mereka tulis buku peninggalan. Imam Haddad bilang, kalau tak ada tempat kau susah nak cari orang yang boleh pandu kita, maka buku yang mereka tulis tu adalah pengganti diri. Kita kan selalu hari-raya kad dikirim pengganti diri. Ayalah, bolehlah. Ini bukan kad. Kitab mereka tu pengganti diri, kitab dia. Jadi bila kita baca kitab mereka itu dengan penuh ta'zim, dengan kita lihat dengan penuh penghayatan, maka jadilah seolah-olah kita mendampingi mereka. Kita mendampingi mereka. Begitulah tuan-tuan sekalian. Sepanjang zaman masih ada. Jadi sukatilah. Terserahlah. Siapa nak suka siapa, sukati. Kita tak boleh larang. Pada dia, dan kita tak bilang tak bagus. Pada engkau fulan bagus, bismillah. Pada engkau fulan hebat, bismillah. Pada engkau berkaul dengan fulan menguntungkanmu, bismillah. Kalau pada engkau dengan fulan itu dapat meningkatkan agamamu sekalipun, bismillah. Kalau betul baik, aku pun nak tumpang bersama. Tetapi aku ada orang-orangku yang apabila aku damping dengan mereka, aku renung dengan mereka, membawa aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa perlu kita gaduh dengan siapa, tanpa perlu kita nak kutuk siapa, tanpa perlu kita nak bentera sesiapa, tanpa perlu kita nak bantah sesiapa. Serahkan urusan mereka kepada Allah, dan kita cari orang-orang yang boleh bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, maha lembut Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat orang-orang baca zikrullah, berkat negeri Johor sini baca ratib al-atas, ya, di sana sini baca ratib al-atas, sekolah-sekolah pun baca ratib al-atas. Ultuf bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqih ya aliman bi
Ya Latif tu, kita baca Ya Latif tu yang Maha Pelembut, yang Maha Pelembut. Subhanallah, kalau kita dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman punya huru-hara, seram kita. Tapi Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala dilembutkan kita, dilembutnya terhadap kita. Tidak serentak, ulama tak dimatikan sekaligus, satu masih boleh sempat menyadarkan kita. Balanya tak turun sekaligus, terus semata kemarau 10 tahun tak ada air. Tidak, seperingkat demi seperingkat. Untuk yang nak sedar makin sedar, yang tak sedar tak sedar. Allah, orang tak ingat je Dajjal tu bawa penipuan je, maka segala apa semua tu palsu. Live in real life, nanti barulah kita tengok nampak betul tak betul. Jangan semuanya kita nak ubah. Kalau lauk saja kita dah standby, kicap dah standby apa masuk. Jadi makan sedap. Kau tak tahu dia tawar tak tawar. Makan original, baru kau tahu dia tawar tak tawar. Baru kau tahu dia masin tak masin. Baru tahu betul tak betul. Hidup dalam dunia ni sekarang begitu. Jadi jangan semua nak mewah, nak hebat, nak apa semua. Jadi kau tak tahu bahawasanya kau ni masih cukup ke tak cukup. Pada kau semuanya mewah. Cuba kau sifat qanaah. Kau rasa bahawasanya ekonomi sudah banyak yang tak betul. Banyak tak betul. Tapi kau tenang. Baik. Kalau kau sakit, jangan terus terkam cari obat. Tahan dulu. Tengok dulu rasa. Tengok betul ke tidak sakit ni. Kadang-kadang sakitnya tidak. Sakitnya setakat imbasan saja. Akhir zaman, semuanya pura-pura. Sakitnya tidak betul, obatnya pun tidak betul juga. Allah. Tengok betul-betul tengok. Kalau betul sakit, cari obat yang patut. Kalau tidak, jangan terus kau percaya dan yakin. Begitu ya. Tengok apa-apa keadaan kita tengok. Banyak tipuan. Satu lagi kita nak tengok, apabila Dajjal keluar, kemarau tau. 3 tahun. Tahun pertama hujan turun hanya 1/3, kurang 1/3. Tahun kedua hujan turun kurang 2/3. Penghabisan orang hujan tak ada hujan langsung. Panasnya akan push semangat. Itu kita bilang tadi. Jangan apa-apa saja kau pakai cover, kau tak sedar apanya. Kau tak sedar apanya. Kau sikit perlu aja ambil loan, kau tak sedar ada ribanya. Cari apa saja, cari apa nak belajar agama pun kerana nakkan dunia. Kau tak sedar tipu daya dalam agamanya. Cuba kau cari yang original, nanti kau tengok. Hatta cuaca ni pun musim panas ni kita suka galakkan jangan terlampau buka aircon banyak sangat. Jangan terlampau buka fan banyak sangat. Jadi kau tahu panas tak panas. Kau tidak dah panas dah kering, tak ada pun pada kau still normal. Pasal kau aircon hari-hari. Aircon hari-hari. Kau tak sedar. Jangan pakai aircon. Jadi kau dapat bezakan. Ini semua untuk kita monitor segala apa yang berlaku fenomena alam, semua untuk kita monitor, tengok sampai tahap mana dah masuk ke belum masuk. Apabila ekonomi habis apa susah saja barang tak ada je, kau call import daripada luar negeri. Kalau apabila duit tak cukup aja, kau pergi picit. Jadi kau tak rasa sempit dalam dunia, kau tak rasa susah dalam dunia, kau tak rasa diuji oleh Allah Ta'ala, kau tak rasa kepayahan sudah sampai tahap mana. Begitu kau sakit saja terus kau makan ubat, cari spesialis. Juga begitu semua. Rasa dulu, tengok dah sampai mana, tengok, baru diatasi. Tapi kita dapat tahu tahap. Contohnya kereta kita 3 hari sekali servising. 3 hari. Jadi kau tak tahu kereta kau ni buruk ke tak buruk, rosak ke tak rosak. Kalau dia kasih tarikh sekian, kau dah jalan berapa kali pusingan, baru kau pergi servising. Jadi sikit-sikit 3 hari sekali pergi servising. Seminggu sekali pergi overhaul. Jadi kereta kau rasa masih baru aje, padahal dalam dah keropos semuanya. Biarkan kita dapat tengok. Sangkut, rupanya enjin ini. Sangkut, rupanya gear ini. Sangkut, rupanya begini. Jadi kita tahu bahawasanya dia memang dah rosak. Dia memang sudah rosak. Yang lekas kita cover. Kalau betul-betul baik tak apa. Kalau kereta dah tua macam mana, kau overhaul boleh jadi kereta baru ke? Tak boleh juga. Begitu alam semesta ni. Kau pakai penampungannya. Duit tak ada saja, ambil loan. Nak ke itu saja tak ada, sign loan. Allah, begitu. Cuaca panas saja, aircon. Semuanya tu. Jadi kau tak rasa bahawasanya ujian Allah Ta'ala dah mula landa. Ujian Allah Ta'ala sudah mula landa. Cuaca dah mula berubah, keadaan sudah boleh berubah. Asal kau dengar negeri sini macam nak ada huru-hara, nak ada bahaya ke, nak ada apa saja, pindah naik flight pergi negeri lain. Jadi kau nak escape. Ajal maut boleh escape kah? Kiamat boleh escape kah? Mahsyar boleh escape kah? Sayugenya you face.
kau hadapi dan kau tengok dan kau rasa dan kau sedar dan kau berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru cari jalan untuk macam mengatasi. Jangan terus sikit saja terus kita tak tahan diuji. Begitu aja terus panas, aircon sekuat-kuatnya. Dan kita tak tahu rasa panas tak panas. Rupanya dah Dajjal dah tinggal lagi 2 hari nak keluar. Allah, begitu. Jadi kau tak tahu ya. Kalau sakit, rupanya tak sakit rupanya, hanya macam sakit rupanya, bukan sakit. Ekonomi, rupanya tak miskin rupanya. Kalau makan ayam sebulan sekali tu namanya tak miskin. Makan ayam setahun sekali pun kita pernah rasa dulu ya. Allah. Jadi jangan kita kita tak rasa semua itu. Kalau semua kita dengan apa-apa semua kita nak cari mudah. Kita nak terus keluar pada masalah. Kita tak tahu masalah tu sebetulnya ada pengajaran di baliknya. Allah Ta'ala berikan kita masalah cuaca, masalah kesihatan, masalah kewangan. Semua tu ada pelajaran, ada signal, ada message from Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kau sedar kau dah zaman macam mana. Untuk kau sedar nak cari langkah macam mana. Untuk kau sedar nak insaf macam mana. Untuk kau sedar, ustaz mati, kiai mati, tak apa, aku ada Google. Allah, orang kafir mainkan Google saja, kau semuanya jadi apa? Tak betul. Begitu ya. Google siapa yang bikin? Ulama Azhar ke? Habaib Hadramaut ke? Paling tidak tuan-tuan guru Baba dari Fatani. Google. Kalau segala yang setkan hukum-hukumnya semua tu, siapa tu? Yang setkan dia punya sistem dia semua. Orang Islam ke? Kiai ke? Tuan guru ke? Begitu ya. Jadi kau tak ada masalah. Kiai mati, tuan guru mati. Kau tak kisah pasal aku ada ulama Google sekarang. Jadi kau tak rasa betul-betul meninggal guru kau sedih. Betul-betul meninggal tuan-tuan guru, kau sedih. Kau tengok buku berlinang air mata kau teringat guru-guru kau semua begitu ya. Kau tahu nama kau nak cari pengganti dengan cara yang mudah? No. Apa yang ada saki-baki yang dia ada tinggalkan ilmu pada aku, cebisan sedikit tu, itulah yang aku pakai. Nama nak ambil ganti daripada yang baru yang aku tak tahu sumbernya, tak mau. Begitu juga cuaca panas pun panas lah. Jadi aku tahu berapa panasnya. Kalau tidak kita tak tahu. Orang bilang cuaca dah panas sekarang, ada haba panas. Kita pun tak tahu pasal kita hari-hari dengan aircon. Cuba sekali-kali kau tengok, nanti kau sedar. Kau tahu apa nak doa, kau tahu apa nak minta, kau tahu apa nak berlindung dengan Allah Ta'ala. Kau tahu langkah-langkah yang sepatutnya. Sebab segala kepayahan oleh Allah Ta'ala bukan untuk ditepis, ditangkis. Kau nak lekas segera lari biar kau tak perlu nangis. Biar kau senantiasa mewah, kau rasa kau tak sanggup nak mengemis. Bukan begitu ya. Bahkan tengok, kaji, tengok semua tu. Apa pengajaran di sebaliknya? Apa pelajaran di sebaliknya? Apa message daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang Nabi sudah cakap, apa kebersesuaiannya? Jadi semuanya kita cover. Jadi kita tak tahu kita dalam ujian. Kita tak tahu kita dalam ujian. Ibaratlah kita katakan orang sakit gaut, sikit-sikit aja makan painkiller. Jadi dia tak tahu asid dia berapa tinggi. Pada dia, anak masih boleh jalan, anak masih boleh ini, anak masih makan seafood, semua begitu. Dia tak tahu asid dia sudah tinggi, jauh tinggi. Cuba kau jangan makan painkiller, kau tengok sakit tak kaki kau. Cuba kau jangan makan obat kolcicin dulu, kau tengok sakit ke kaki kau. Rupanya kau test, rupanya asid dah tinggi. Baru lepas tu kau nak rawat apa kau rawat dulu. Jangan semua apa-apa di camouflage, apa-apa di cover, apa-apa semua tu di make assume that everything is good, everything is as per normal, everything is nothing wrong. Tak mau. Gugurkan segala camouflage, gugurkan segala cover, gugurkan segala penampungan-penampungan yang buat kita tak sedar ujian Allah telah mula datang. Dan wahal ujian Allah Ta'ala tu lembut. Yang ambil iktibar. Yang tak ambil iktibar terus makin lalai. Dengarkan masih far lagi, masih boleh diatasi lagi, masih boleh hidup, masih boleh macam normal, macam biasa lagi. Tidak, keadaan sudah sangat-sangat berubah ya. Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala pandu kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala pandu kita senantiasa. Rahmati kita senantiasa. Berkati kita senantiasa. Lindungi kita senantiasa. Walau apa berlaku sekalipun. Mudah-mudahan Allah piada kita dengan pemeliharaan Allah Ta'ala. Bukan kita cari pemeliharaan daripada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya.
Jangan kita sangka kita tak ada pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Jangan kita sangka kita tak ada jalan keluarnya. Ada. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang takwa pada Allah Ta'ala saja ada jalan keluar. Yang lain, jalan keluar pada panas, aircon, no. Jalan keluar pada panas ialah takwa. Jalan keluar daripada ekonomi sempit ialah ambil loan, no. Jalan keluar daripada ekonomi sempit ialah takwa. Sakit, jalan keluar daripada sakit, obat, no. Jalan keluar daripada sakit ialah takwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa kepada Allah Ta'ala tunjukkan jalan keluar. Sama ada jalan keluarnya dengan obat, sama ada jalan keluarnya dengan ambil loan, sama asal dengan takwa. Walau apa dia bikin tu sentiasa dalam panduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kalau tak takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang kau dapat itu bukan jalan keluar. Hanya keluar daripada mulut buaya masuk dalam mulut naga. Tidak ada ubahnya, tidak ada ubahnya. Hanya kau sangka mendapat selepas, rupanya tidak dapat lepas. Tapi kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, dan itu real punya jalan keluar, amazingly punya jalan keluar yang begitu mengherankan. Aku ingatkan dah buntu, rupanya ada jalan keluar. Rupanya masalah ni membawa barakah, rupanya masalah ni membawa keuntungan. Allah, Allah, Allah. The way you should see things, not only just to eliminate and hide and throw away and keep aside and avoid. No, see things, face it, and then study it, then see the greatness of God, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam penciptaannya, dalam apa yang diaturkan olehnya. Wallahu a'lam bissawab. Said Amir baca doa maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa laqad asyhadu li na'timan awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ajjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawi qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fi sarairi qad alimadihi safwati rabbina wa hadana. Wa izim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ummi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, bil Mustafa qbalna ajib da'wana. Anta lana ya zuhrana fi hadhihi dunya wa fil ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji tahal Mustafa sabbin ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka ta'ata Ahmadin fi bahjatin ainur rida tara'ana. Warbu bihi fi kulli hali hablana wa hibala man wadda wa man walana. Wal muhsini wa man ajaba nida'ana. Wa zawil huquqi wa taliban awsana. Wal hadiri wa sa'iyan fi jam'ina. Ha nahnu baina yadayka anta tarana. Wa lagar rajawnaka fahaqi su'lana. Wasma' bifadlika ya sami'u du'ana. Wansubina sunnata taha fi biqa'il ardi wahma kulla man adana. Wanzur ilayna waskina ka'sal hana. Washfi wa'afi ajilan mardana. Wadilana al-hajati wahsin khatmana indal mamati wa aslihan ukbana. Ya Rabbi wajma'na wa baban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa baban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa baban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihu sabah ahsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. الفاتحة. Tidak bermakna kita maksud tak boleh buka aircon. Tidak bermakna kita bermaksud tak boleh cari obat. Tidak bermakna kita maksud tidak boleh keluarkan kita daripada kesempitan ekonomi dengan loan ke apa. Bukan. Tetapi belajar dulu. Tengok dulu. Cuaca panas, tengok dulu sampai berapa temperature, berapa degree. Kita rasakan dulu. Tahu dulu. Contoh, kalau dietitian kasih kita makan, makanannya tawar, heavy. Jangan terus taruh garam, jangan terus taruh apa dulu. Rasa dulu, study dulu. Kenapa dia kasih aku tawar? Pasal aku penyakit. Kenapa dia kasih aku tawar? Pasal aku dah tinggi darah. Kenapa dia kasih itu? Baru cari solutionnya, gantinya ke, apanya ke. Begitu. Jangan terus kita nak yang sedapnya sahaja. Terus nak yang sedapnya sahaja, ya. Terus nakkan sedapnya sahaja. Terus tengok dulu. Kalau doktor kasih ubat yang pahit, terus pahit, serta-merta dia siapkan sirap 1 gelas. Jangan. Study dulu, kenapa pahit? Kenapa pahit? Perlu aku minum gula ke sirap ke tidak untuk cover pahitnya? Dan kalau aku perlu berapa banyak? Kena nak coverkan pahitnya. Dan apa manfaat kepahitan ini? Study dulu, tengok dulu, realize dulu. Baru bikin apa action yang patut. Baru tengok action apa yang patut. Bukan terus nak elak. Doktor nak kasih kita injection tajam, tepis tangan doktor. Jangan. Injek dulu, sakit dulu baru rasa. Injek sengalnya, rasa macam kita injek vaksin. Kan sakit sengalnya rasa. Dah 3-4 hari rasa sengalnya begitu, ya. Rupanya begini. Baru cari penawarnya, baru cari obatnya. Begitu, ya. Apa-apa rasa dulu, study dulu, rasa dulu, study dulu, ya. Kemudian baru cari jalan atasi. Kalau kau terus dah atasi dan kau eliminate, sayang. Banyak pengajaran dia balik kepahitan. Banyak kemanfaatan di balik kesusahan. Pegang selalu fa inna ma'al usri yusran. Dalam kepayahan ada kemudahan. Paling-paling tidak ada pengajaran. Paling-paling tidak ada pengajaran, ada ujian, ada peningkatan. Paling-paling tidak. Maka sayang, setiap nusran kau nak eliminate. Setiap kepayahan kau nak hilangkan. No. Face. Experience dulu, study dulu, kaji dulu, tengok ada kepayahan dan kesusahan, biar kau selamat hadapi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Lawan salam tetap padamu, engkaulah sang nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga